tilawat. Ha. Ya, silahkan. Assalamualaikum huzur tercinta. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai' qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samaawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karrataini yanqalib ilaykal basar ilaikal baswaru khasi'an wa huwa hasir. Terjemah Salihah Yusuf. Assalamualaikum huzur tercinta. Saya akan sampaikan terjemah surah Al-Mulk ayat 1-5. Terjemahannya sebagai berikut. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Aku baca dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Maha beberkatlah Dia yang menguasai kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan kematian dan kehidupan, supaya Dia menguji kamu, siapakah di antara kamu yang terbaik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Menciptakan 7 langit dengan bertingkat-tingkat. Engkau tidak akan melihat dalam ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah suatu keganjilan. Maka lihatlah berulang-ulang, apakah engkau melihat suatu kekurangan? Kemudian lihatlah berulang-ulang sekali lagi, niscaya penglihatan engkau akan kembali kepada engkau dalam keadaan bingung dan letih, karena tidak melihat kekurangan. Terjemahan ke dalam bahasa Prancis. Traduction. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Béni est celui entre les mains de qui est le royaume, et il a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut. Qui a créé la mort et la vie pour qu'il vous éprouve, lequel d'entre vous est le meilleur en conduite. Et il est le puissant,
le très pardonnant, qui a créé 7 cieux superposés. Dans la création du Dieu gracieux, tu ne peux voir aucune discordance. Puis, regarde de nouveau. Vois-tu quelque imperfection? Puis regarde de nouveau, et encore de nouveau. Ton regard ne fera que retourner à toi, frustré et fatigué. Sobiah nama kamu? Hifazat? Silakan baca. Assalamualaikum huzur tercinta. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وهو على منبري والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون قال يقول الله أنا الجبار أنا المتكبر أنا المالك أنا المتعال يمجد نفسه قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرددها حتى رجف بها المنبر حتى ظننا أنه سيخر به. Yang membaca terjemahnya siapa? Anila? Anas? Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barikta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadrat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan, Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan khutbah di atas mimbar, beliau membaca ayat, langit berada di tangan kanannya. Dia maha suci dan maha luhur dari sekutu-sekutu yang dianggap sekutunya oleh orang-orang. Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman bahwa aku maha kuat dan aku membalas segala kerugian. Kebesaran adalah bagiku, aku adalah raja, aku pemilik segala keagungan. Seperti itulah Allah Ta'ala menjelaskan keagungan dan kesucian zatnya. Hadrat Rasulullah SAW berkali-kali mengulangi kalimat-kalimat tersebut dengan lantang, sampai-sampai mimbar bergetar, dan kami berpikir jangan sampai beliau terjatuh dari mimbar. Jazakallah. Terjemahnya ke dalam bahasa Perancis, Yad Farashid. Salam alaikum Père Hazoul. Traduction. Au nom d'Allah le gracieux, le miséricordieux. Hazrat Abdullah bin Umar anhu raconte qu'il entendit le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam réciter le verset suivant lorsqu'il était sur sa chair. Les cieux sont enroulés dans sa main droite. Il est très au-dessus de ceux qui lui associent. Il déclare ensuite: Allah le Tout-Puissant a dit: Je suis celui qui possède le pouvoir de réformer. Je suis conscient de ma grandeur, étant le souverain et le Très-Haut. Allah évoque ici sa grandeur. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam répéta ces mots avec tant de force que sa chair se mit à chanceler et nous eûmes peur qu'elle ne s'affaissât sous lui. Sekarang siapa? Nazm? Salma Muhammad Hussein? Silahkan baca nazamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalam Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. किस कदर ज़ाहिर है नूर उस मबदाउल अनवार का बन रहा है सारा आलम
का बन रहा है सारा आलम, आईना अब सार का। चांद को कल देख कर मैं सख्त बेकल हो गया। चांद को कल देख कर मैं सख्त बेकल हो गया। क्योंकि कुछ था निशान उसमें जमा ले यार का। क्योंकि कुछ था निशान उसमें जमा ले यार का। उस बहारे हुस्न का टूट गया टीवी से। दिल में हमारे जोश है। उस बहारे हुस्न का दिल में हमारे जोश है। मत करो कुछ जिक्र हमसे तुर्क या तातार का। मत करो कुछ जिक्र हमसे तुर्क या तातार का। है अजब जलवा तेरी कुदरत का प्यारे हर तरफ। है अजब जलवा तेरी कुदरत का प्यारे हर तरफ। जिस तरफ देखे वही राह है तेरे दीदार का। जिस तरफ देखे वही राह है तेरे दीदार का। चश्माए खुर्शीद में मौजे तेरी
मशहूद है चश्माए खुर्शीद में मौजे तेरी मशहूद है हर सितारे में तमाशा है तेरी चमकार का हर सितारे में तमाशा है तेरी चमकार का किस कदर ज़ाहिर है नूर उस मबदउल अनवार का बन रहा है सारा आलम आईना अब सार का आईना अब सार का. Terima kasih, jazakallah. Sekarang terjemah ke dalam bahasa Perancis. Silakan. Louange à Allah, Seigneur de toutes choses. Tellement est devenue manifeste cette lumière émanant de cette source des lumières, que tout l'univers s'est transformé en un miroir reflétant ton visage. Devant tant de sublime beauté, mon cœur déborde de joie. Que m'importent donc les charmes tant vantés des Turcs et des Tartares. Ô mon bien-aimé, ta puissance se manifeste partout. Où que je me tourne, ce chemin me conduit à une vision de toi. Des entrailles du soleil viennent des rayons lumineux pour témoigner de ta splendeur, et chaque étoile offre le spectacle de ton éclat. Jazakallah. Iktibas Hadrat Masih Maud alaihi salam, Mirza Nasir. Oleh karena itu, sudah seyogianya diyakini bahwa Tuhan yang maha benar dan sempurna, yang wajib diimani oleh setiap orang itu adalah Tuhan untuk semesta alam. Lebih jauh lagi, pemeliharaannya tidaklah terbatas pada suatu kaum, zaman, atau negara tertentu, melainkan Dia adalah Tuhan bagi semua bangsa, Tuhan untuk segala zaman dan tempat, dan Dia adalah Tuhan untuk semua negara. Dialah yang menjadi sumber segala kekuatan dan sumber dari setiap kekuatan jasmani dan rohani. Segala sesuatu ditopang olehnya dan menjadi tempat bergantung semua makhluk. Ini adalah kebaikan universal Tuhan yang mencakup semua kaum, negara, dan segala zaman. Hal ini supaya bangsa manapun tidak mendapatkan peluang untuk memprotes dengan menyatakan, Allah telah menurunkan ihsannya kepada kaum tertentu, namun tidak kepada kami. Atau kaum Anu telah diberikan kitab oleh Tuhan sebagai petunjuk bagi mereka, namun kami tidak. Atau pada zaman Anu dan Anu dia zahir disertai dengan wahyu, ilham dan mukjizat-mukjizatnya. Namun pada zaman kami dia tetap bersembunyi. Walhasil dengan menunjukkan kemurahannya yang universal itu, dia telah menampik semua protesan semacam itu dan telah memperlihatkan kebajikannya yang maha luas sehingga tidak ada orang yang luput dari karunia jasmani dan rohaninya. Tidak juga zaman manapun luput akan hal itu. Terjemahnya dalam bahasa Perancis, silakan. Assalamualaikum huzur tercinta. Extrait du Messie promis à l'Islam. Point n'est-il nécessaire d'arguer donc que le vrai et parfait Dieu, en qui nous devons tous croire, est le maître des univers. Sa raboubia n'est point bornée à un seul peuple, à une seule époque ou un seul pays.
Il est le maître de tous les peuples, de toutes les époques, de tous les lieux et de tous les pays. Il est la source même de toute bénédiction, de lui seul jaillisse toute puissance temporelle et spirituelle. Il soutient toute sa création et de lui dépend tout ce qui existe. Sa bonté est universelle et s'étend à toute nation, à tout âge. Et ainsi fut-il décrété afin qu'aucune nation ne puisse se plaindre que Dieu a béni les autres tout en l'excluant, qu'il a donné des livres aux autres mais pour les guider mais pas à elles. Qu'en d'autres temps, il se manifestait par la révélation, par des signes et des miracles, mais qu'en son temps, il se tint caché. En manifestant ses faveurs universelles, Dieu a répondu à toutes ses objections. Il a montré une sollicitude si vaste en faveur de l'humanité que pas un seul pays n'a été dépourvu de ses faveurs temporelles et spirituelles, et aucune époque n'en a été exclue non plus. Le message de la réconciliation, page 16 à 17. C'est ça, Clay. अच्छा Siapa yang akan menyampaikan presentasi? Siapa namanya? Ragibah dan Adibah. और Selanjutnya siapa? Naila. Silakan mulai. Assalamualaikum प्यारे हजूर। Presentasi yang akan kami sampaikan pada hari ini adalah berkenaan dengan kunjungan Hadrat Khalifatul Masih yang kedua di Perancis pada tahun 1924. Paris adalah ibu kota Perancis dan berada terletak di sebelah selatan Sungai Seine. Kota ini berpenduduk lebih dari 2 juta. Dari sisi jumlah penduduk, ini merupakan kota terbesar di Perancis. Memorial yang paling terkenal di Paris diantaranya Menara Eiffel dan Museum Le Duc-Dame. Masjid Jami Paris termasuk salah satu tempat terkenal di Paris. Ini adalah masjid yang pernah dikunjungi oleh Hadrat Khalifatul Masih yang kedua dalam kunjungan beliau ke Eropa pada tahun 1924. Assalamualaikum huzur tercinta. Masjid tengah dibangun saat itu. Masih belum jadi kan? Hadrat Masih Maud salam di dalam kitabnya menulis berkenaan dengan turunnya Al-Masih. Dalam membahas mengenai turunnya Al-Masih, beliau menulis hal-hal yang disebutkan di dalam beberapa hadis bahwa Al-Masih akan turun di sebelah timur Damaskus, turun di atas Menara Putih. Maksud sebenarnya dari hadis ini adalah bahwa ia akan turun dengan dalil-dalil yang kuat, yang tidak ada kelemahannya di antara negara-negara sebelah timur Damaskus. Namun mungkin saja dalam hal ini tergenapi dalam makna zahir, di mana secara kebetulan kita pergi ke negeri itu, atau ada salah satu di antara khalifah kami yang melakukan safar ke Damaskus, dan Allah Ta'ala telah menggenapi penjelasan Hadrat Masih Maud Islam tersebut melalui perantaraan Hadrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu anhu, di mana beliau radhiyallahu anhu pernah berkunjung ke Perancis dengan terlebih dahulu melalui negeri Syam dan beberapa negeri lainnya. Secara langsung program tabligh Jemaat Ahmadiyah di Perancis pada tahun 1924. Ketika Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersama dengan para Ahmadi menghadiri konferensi Wembley setelah meletakkan batu pertama Masjid Fazl London pada 26 Oktober sampai 31 Oktober 2024. Ibu kota Perancis adalah Paris. Setelah menghadiri konferensi Wembley, Huzur radhiyallahu anhu dengan menggunakan kapal laut pada 25 Oktober tiba di kota Le Havre. Dari sana beliau menggunakan kereta ke Paris untuk menyambut beliau. Para penduduk lokal dan beberapa imam masjid datang di sana. Beliau tinggal di sebuah hotel selama 6 hari bersama dengan Chaudhry Zafrullah Khan Sahib dan Maulana Abdul Rahim Sahib Dard radhiyallahu anhu di Paris. Huzur radhiyallahu anhu disertai oleh Hadrat Sahib Zada Mirza Sharif Ahmad radhiyallahu anhu, Hadrat Hafiz Roshan Ali Sahib radhiyallahu anhu, Chaudhry Sahib Zafrullah Khan Sahib radhiyallahu anhu, Hadrat Maulwi Abdul Rahim Sahib Dard radhiyallahu anhu, beserta dengan 18 Ahmadi. Mr. Guston Dieren yang merupakan perwakilan agensi, ketika interview beliau menanyakan apa tujuan dari perjalanan beliau radhiyallahu anhu. Hadrat Amirul Mukminin radhiyallahu anhu bersabda, "Saya melakukan kunjungan ke Eropa ini untuk tujuan supaya dapat menyaksikan kondisi keagamaan Eropa dan memberikan prediksi yang benar yang dengannya akan membantu saya dalam membuat program untuk penyebaran Islam di sini. Tujuan lain juga adalah karena saya ingin menegakkan perdamaian di dunia
Saya perlu mengetahui antara barat dan timur, poin apa yang dapat dipertemukan. Begitu juga seorang pemimpin terkenal Algeria, Sayyid Muhammad Samawi, dari member Supreme Council, mulakat dengan Huzur radhiyallahu anhu pada 27 Oktober. Huzur bersabda bahwa tujuan saya melakukan kunjungan ke negeri barat ini untuk mengetahui kondisi keagamaan negeri barat, sehingga dapat membuat program yang permanen untuk tabligh Islam sejauh berkenaan dengan Perancis. Untuk memenuhi tujuan tersebut, pada 26 Oktober tahun 24, Huzur radhiyallahu anhu mengadakan majelis musyawarah, lalu memutuskan untuk menyampaikan tabligh Islam kepada para jurnalis Paris, para penulis, para politikus, dan para duta besar. Kita akan membentuk 3 kelompok. Ketika tinggal di Paris, Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu, suara kamu sangat kecil. Betulkan mic-nya. Ketika berada di Paris, Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu mulakat dengan Gusten Duren, seorang kapten Paris British Manager Lord Crewe, dan editor Le Journal. Telah diprogramkan untuk dapat bertemu dengan Perdana Menteri Perancis, namun secara mendadak beliau harus melakukan perjalanan ke luar Paris, yang karenanya program tersebut di-cancel, dan Huzur menerima surat permohonan maaf dari beliau. Pemerintah Prancis saat itu tengah membangun masjid yang sangat megah dan indah. Membangun masjid di Prancis dengan bantuan pemerintah, dalamnya mengandung satu keutamaan karena Prancis merupakan negeri sekuler. Sebab dari perizinan tersebut adalah pada tahun 1916 pada Perang Baghdad, 50.000 Muslim, dan pada Perang Dunia Pertama dalam membantu Perancis, 100.000 umat Muslim telah syahid, yang mana mereka kebanyakan berasal dari Afrika Selatan, Marrakesh, Tunis, dan Aljazair. Pada saat itu, negeri-negeri tersebut berada di bawah kekuasaan Perancis, sebagaimana pembangunannya dimulai pada tahun 1922, dan pada 15 Juli 1926 diresmikan. Pada 19 Oktober 1924, Huzur radhiyallahu anhu dengan para Ahmadi pada pukul 2.30 berangkat ke masjid yang megah tersebut. Masjid dibangun dengan gaya Marrakesh. Huzur radhiyallahu anhu berdiri pada bagian mihrab masjid, lalu memanjatkan doa yang panjang dengan para Ahmadi. Bahkan beliau radhiyallahu anhu adalah orang pertama yang berdoa di sana dan bersabda, pada saat itu aku berdoa, Ya Allah, berikanlah masjid ini kepada kami, dan berikanlah kami taufik untuk menyebarkan agama Engkau dengan perantaraannya. Bersamaan dengan itu, surat kabar terkenal di Perancis, yang diantaranya adalah surat kabar mingguan, yang menayangkan berita kunjungan Huzur radhiyallahu anhu ke Paris pada 30 Oktober 1924. Huzur radhiyallahu anhu mengunjungi bangunan kuno, lalu beliau radhiyallahu anhu di Masjid Paris memimpin salat zuhur dan asar pada pukul 3. Inilah masjid yang saat itu masih tengah dibangun. Huzur radhiyallahu anhu adalah orang pertama yang memimpin salat di masjid tersebut. Begitupun juga azan yang pertama kali, yang tentunya sangat berdampak pada umat muslim saat itu, bahkan bagi para non-muslim juga. Sebuah surat kabar mengabarkan telah datang seorang pangeran ke Paris, yang mana pangeran itu adalah Imam Jemaat Ahmadiyah, Hadrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu anhu. Huzur tercinta, benih harapan yang disemaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih Ats-Tsani di Paris semata-mata hanya karunia Allah Ta'ala sekarang berkembang di Perancis. Kita semua berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kemajuan yang lebih kepada Jemaat Ahmadiyah dan memberikan taufik kepada kami untuk dapat memenuhi wakaf kami dalam menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Amin, summa amin. Baik. Yang ketiga, Naila tidak berbicara. Saya Naila, Huzur. Kamu Naila? Adiba yang mana? Dia tidak menyampaikan. Adiba akan menyampaikan berkenaan dengan slide nanti, Huzur. Sudah ditampilkan? Sudah, Huzur. Saya tidak melihatnya. Kenapa tidak ditampilkan? क्या बाहर से Dioperasikan dari sebelah mana? Ada di sana? Ada tadi? Oke, kasihan dia duduk di sana saja. चलो खैर से Oke.
Orang-orang yang di luar telah memudahkan pekerjaan rupanya ya. अच्छा Ada presentasi berikutnya juga, Khola dan Bushra. Oke, silakan. Yang mana orangnya? Waalaikumsalam. Kita semua mengetahui bahwa sejarah Paris tidaklah kosong dari hal-hal yang menarik. Topik yang kami dapatkan pada hari ini, Catacomb of Paris, yakni ruangan bawah tanah untuk kerangka di Paris. Catacomb berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah bawah, sedangkan bahasa Latin dari kata lumbae yang artinya tempat penggalian. Catacomb di bawah tanah disebut galian yang digunakan untuk menyimpan kerangka tulang. Dahulu, Catacomb bermula pada abad kedua yang terdapat di Roma. Merupakan tempat bersembunyi orang-orang Kristen teraniaya untuk beribadah dan menguburkan orang-orang yang wafat di dalamnya. Berkenaan dengan orang Kristen ini, dalam surah Al-Kahfi ayat nomor 10, disebut dengan manusia gua. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah engkau menyangka bahwa penghuni gua dan prasastinya itu dari antara tanda-tanda kami yang menakjubkan? Namun, ruangan bawah tanah di Paris ini tidak ada kaitannya dengan sejarah agama. Nama ini dinisbahkan pada 1786. 45 juta tahun lalu, Paris dan sekitarnya hanya air dan air, yang karenanya menjadi tumpukan batu gamping. Ketika air lautan menyingkir, mereka mulai menempati gua-gua tersebut. Pada masa pembangunan, penduduk Paris mengeluarkan batu gamping dari gua-gua tersebut, sehingga batu tersebut dapat bermanfaat untuk pembangunan. Sebagaimana rumah gereja dan museum Louvre yang terkenal di Paris. Secara perlahan, Paris menjadi kota dan orang mulai mendudukinya. Assalamualaikum, huzur tercinta. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang yang meninggal semakin meningkat dan semakin kurang tempat untuk kuburan. Pada akhir abad ke-18, mulailah curahan hujan yang panjang di Paris, sehingga kuburan yang ada di Paris tersebut dipenuhi dengan air, sehingga tulang-tulang jenazah mengambang di kota, yang darinya menimbulkan wabah. Lalu pemerintah menempuh upaya-upaya khas dengan mengumpulkan seluruh tulang-tulang tersebut, lalu memerintahkan untuk menguburkannya di bawah tanah. Pada tahun 1786, dimulailah pembuatan kuburan bawah tanah, yakni kerangka dikeluarkan dari kuburan Paris, lalu dipindahkan ke ruangan bawah tanah tersebut. Pada permulaan abad ke-20, ruangan bawah tersebut dibuka untuk para pengunjung. Para guide membawa para pengunjung ke dalam ruangan tersebut, memperlihatkan tumpukan tulang di sana. Ruangan bawah tersebut panjangnya 200 km, dan hanya bagian 2 km saja yang diizinkan untuk dikunjungi oleh para pengunjung. Untuk masuk ke dalamnya, harus menuruni 136 tangga, lalu akan sampai di suatu tempat yang di dalamnya hanya tengkorak-tengkorak. Dindingnya terbuat dari tulang-tulang dan memiliki suhu 14 derajat. Di dalamnya terdapat lebih kurang 6 juta tengkorak penduduk Paris. Untuk keluar dari ruangan tersebut harus menempuh 112 anak tangga. Dalam ruangan tersebut tertulis syair dalam bahasa Perancis yang darinya dapat diketahui hakikat kehidupan manusia. Tertulis, semua terlahir, hidup dan berlalu, tanpa mengetahui nasibnya. Air mengalirkan ombak lautan, udara menerbangkan batu-batu, dan pada suatu hari kehidupan manusia akan berakhir. Jazakallah. Kalian pernah melihat itu? Siapa yang sudah melihatnya? Keduanya telah melakukan penelitiannya, karena itu pergi ke sana. Bagaimana itu? Besar-besar? Nampak kerangka manusia atau hewan? Kerangka manusia, huzur. Berapa jauh dari sini? Berapa jauh dari sini tempat itu? Sekitar setengah jam, huzur. Oh ya? Ke arah mana? Di Paris, huzur. Di dalam kota? Terletak di bagian bawah Paris. Di atas rumah, di bawah tangga. Oh, penduduk di atas mayat-mayat rupanya. Sekarang, apalagi programnya? Tarana, waktunya singkat. Nanti bilang tidak akan baca tarana karena tidak ada waktu. Waalaikumsalam.
है नेकियों का सिलसिला, ये वक्फ़िनों का काफ़िला, है नेकियों का सिलसिला। एक ख्वाब की ताबीर है, एक अज़्म की तस्वीर है, चाहत की जो तहरीर है, दुनिया की ये तकदीर है। चाहत की जो तहरीर है, दुनिया की ये तकदीर है। ये वक्फ़िनों का काफ़िला, है नेकियों का सिलसिला। वक्फ़िनों का काफ़िला, है नेकियों का सिलसिला। कुदरत का क्या अंदाज़ है, इब्लीसियत के दौर में रहमत की ये आवाज़ है, बरक़ात का आगाज़ है। रहमत की ये आवाज़ है, बरक़ात का आगाज़ है। ये वक्फ़िनों का काफ़िला, है नेकियों का सिलसिला। ये वक्फ़िनों का काफ़िला, है नेकियों का सिलसिला. Selanjutnya dalam bahasa Perancis. Ahmadiyyat, brille le soleil du khilafat, son doux rayon illumine le foyer de chaque Ahmadi. Ô l'univers, entends les cris de ma foi, la ilaha illallah. Longue vie au khalifa, longue vie au khilafat, longue vie à l'Ahmadiyyat. Aujourd'hui, par la grâce divine, le monde entier peut voir le calife. Les yeux sont éblouis par son éclat, les cœurs vibrent au son de sa voix. Ô l'univers, entends les cris de ma foi, la ilaha illallah. Longue vie au khalifa, longue vie au khilafat, longue vie à l'Ahmadiyyat. Sa vision nous aide à découvrir les illusions de ce monde éphémère. Ces grandes paroles nous servent de guide sur le chemin menant à notre maître. Ô l'univers, entends les cris de ma foi, la ilaha illallah. Longue vie au khalifa, longue vie au khilafat, longue vie à l'Ahmadiyyat. Qu'Allah bénisse le calife, digne successeur du Messie, que son ombre à jamais m'abrite, que ma foi demeure sous son aile pour la vie. Ô l'univers, entends les cris de ma foi, la ilaha illallah. Longue vie au khalifa, longue vie au khilafat,
longue vie à l'Ahmadiyyat, longue vie à l'Ahmadiyyat. Sudah? Sekarang apa lagi? Silakan beberapa menit saja jika ada. Hah? Tidak ada? Tidak ada? Ya. Cepat-cepat. Waktunya hanya beberapa menit saja. Assalamualaikum Huzur. Pertanyaan saya adalah, bagaimana pendapat Huzur berkenaan dengan pernikahan dalam budaya mixed culture? Pernikahan dalam budaya mixed culture? Para Ahmadi seharusnya menikah dengan sesama Ahmadi. Selebihnya pertanyaan berkenaan dengan bangsa-bangsa lain, misalnya Arab, orang Maroko, Nigeria, Afrika, Amerika, Asia, Pakistani, apakah dapat menikah sesama mereka? Dimanapun menetap, jika mendapatkan jodoh yang baik, seorang Ahmadi dan mendapatkan jodoh yang baik, harus diterima dan itu baik. Hadrat Muslim Maud bersabda, ketika umat Muslim datang di Hindustan, jika seandainya pada saat itu menikah secara silang, yakni ketika orang-orang Arab datang ke India, menikah dengan orang-orang Hindu lokal India, maka jumlah umat Muslim tentunya akan lebih banyak dari jumlah saat ini. Bahkan mungkin ada kawasan yang berpenduduk Hindu sudah menjadi Muslim. Namun, karena saat ini orang-orang terjerumus dalam keduniawian, tidak mengetahui agama, untuk itu, sekalipun kultur berbeda-beda, jika agamanya sama, Ahmadi Muslim, jika mendapatkan jodoh yang baik, menikahlah dengan disertai doa, tidak apa-apa. Kamu belajar di universitas? Jurusan apa? Ambil mic-nya. Master jurusan matematika, Huzur. Oh, pakar kalkulasi lupanya ya. Yang penting jodohnya harus baik, sesuai dengan keinginannya, dan jodohnya harus Ahmadi. Ya, selanjutnya. Nama saya Hibatun Nur Maryam. Pertanyaan saya adalah, keraskan suaranya. Apakah Huzur membantu istri Huzur ketika di dapur? Jika ia memerlukan bantuan saya bantu. Namun menurut saya ia tidak pernah membutuhkan saya. Kecuali jika ia sakit, mengangkat piring, sendok. Itu kan, mengangkat apa lagi? Jazakallah Huzur. Ya, pada waktu dulu, ketika kami masih tinggal di Ghana, kami saling membantu satu sama lain. Saat itu tidak ada gas, air pun sulit. Saya bantu ambilkan air, memasukkan bahan bakar ke kompor, menyalakan lentera, mengerjakan semuanya. Ya, kamu. Yes. Est-ce que Hazoul pourrait nous raconter Hein? Est-ce que Hazoul pourrait nous raconter le rêve le plus marquant qu'il ait fait dans sa vie? Huzur, ia bertanya, apakah Huzur bisa menjelaskan kepada kami mimpi yang pernah Huzur alami, yang masih Huzur ingat, atau mimpi yang menarik yang Huzur masih ingat, mimpi yang diingat, mimpi yang sudah lama. Pernah saya melihat mimpi ketika saya menghadapi ujian. Pada saat itu Allah Ta'ala memperlihatkan mimpi kepada saya. Sebagaimana ilham yang diterima oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam, yansuruka rijalun nuhi ilaihim minas sama. Allah Ta'ala pun mengabarkan kepada saya. Dan setelah itu, sampai saat ini, Allah Ta'ala senantiasa menolong berdasarkan itu. Next, apa lagi? Coba kamu. Assalamualaikum Huzur tercinta. Ketika Huzur belajar di sekolah pada waktu kecil, apakah ada mata pelajaran yang dianggap sulit oleh Huzur? Saya merasa sulit semuanya. Saya bukan pelajar yang cerdas ya. Namun pada akhirnya Allah Ta'ala memperbaiki saya ketika MSc. Itu berkat karunia Allah Ta'ala. Saya sendiri tidak tahu bagaimana bisa terjadi. Masa ini kalian bagaimanapun harus
rajin belajar. Ya. Assalamualaikum Huzur. Pertanyaan saya adalah, ketika Huzur masih kecil, lebih dekat ke ibu ataukah ke ayah? Dekat ke keduanya. Orang tua pada zaman kami biasa menjaga jarak, namun keduanya penuh perhatian. Ketika makan, sarapan, ketika anak-anak sakit sedikit saja, ayah mengatakan, liburkan saja dari sekolahnya. Saat itu kami lebih menyukai ayah, memperhatikan makan. Kedua orang tua saya memperlakukan saya dengan sangat baik. Huzur lebih takut kepada siapa? Tidak takut kepada siapapun. Yang pasti adalah jika melakukan kesalahan pasti akan dimarahi. Kedua orang tua bisa memarahi saya. Oke? Sekarang ayo ke sini makan coklatnya. Biarkan khudam dan atfal masuk sekarang. Ayo silakan maju ke sini. Ayo kemari. Ya, ये लो. Ambil nih. Ayo cepetan ke sini. Berdiri semuanya. Silakan berdiri semuanya membentuk antrian. Kamu bisa baca?